Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allazina astafa, amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pertamanya marilah kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh yang berbahagia ini perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah subuh ini nanti jadilah jua hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga jadilah jua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Ayat 97 dan ayat 98 surah Al-Mu'minun, ayat 97 dan ayat 98 surah Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Sadaqallahul azim. Artinya, dan katakanlah olehmu ya Muhammad, aku mohon perlindungan dengan dikau wahai Tuhanku daripada bisikan-bisikan syaitan. Dan aku juga mohon perlindungan denganmu wahai Tuhanku daripada kehadiran syaitan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 97 dan 98 surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khasnya dan kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amnya, agar mohon perlindungan dengan Allah daripada hasutan syaitan, bisikan-bisikan syaitan, begitu juga tipu daya syaitan. Ini kerana Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia penglihatan mata kasar. Mata kasar manusia hanya mampu melihat benda-benda yang ada di situ, rupa, tasawur dan bentuk tasyakur. Rupa bentuk yang mana ianya
mengambil ruang, dan ianya ada di situ saiz besar kecil yang disebut sebagai jirim. Maka itulah kemampuan penglihatan mata kasar manusia, melihat rupa bentuk yang berjirim. Ada ruang, ada di situ warnanya. Maka itulah kemampuan penglihatan mata manusia. Dalam masa yang sama, keterbatasan penglihatan mata kasar manusia. Mata kasar manusia tak dapat melihat jisim yang halus. Berbeza dengan jirim, ada rupa, bentuk dan warna. Manakala jisim, kalaupun mengambil ruang, gerak dan diam, tetapi jisim yang halus itu tak nampak rupa dan tak nampak bentuk, tak nampak warnanya. Itulah dia jin, iblis dan syaitan. Kita tak nampak rupa, bentuk dan warnanya, kerana iblis, jin dan syaitan ini merupakan jismun latifun, jisim yang halus. Tambahan pula, Allah Subhanahu wa ta'ala isytiharkan bahawa syaitan adalah musuh yang amat berbahaya. Dalam keadaan kita tak dapat melihat rupa, bentuk, warna syaitan, kita terdedah dengan pelbagai bentuk tipu daya syaitan, kerana Allah isytiharkan syaitan adalah musuh yang amat berbahaya bagi anak Adam, umat manusia. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Al-Syeikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib. Al-Syeikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah, mengemukakan amalan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur, agar mohon perlindungan dengan Allah daripada hasutan, bisikan syaitan dan apa jua bentuk tipu daya syaitan, apatah lagi serangan-serangan syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abi Daud, Imam At-Tirmizi. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ayat 98 surah Al-Mu'minun, wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun, dan aku mohon perlindungan dengan Dikau wahai Tuhanku daripada kehadiran syaitan. Syaitan datang bukan sembarangan. Syaitan datang dalam bentuk serangan. Dan serangan syaitan ini, kata Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih dalam kitabnya Minhajul Abidin,
Imam Al-Ghazali wafat pada tahun 505 Hijrah, menyatakan syaitan datang dalam bentuk serangan, dan serangan syaitan itu merupakan serangan yang amat berbahaya, bagaikan serangan seekor serigala. Iza dafa'ta min janibin dakhalat min janibin ukhra. Kiranya kamu berjaya menyekat terkaman serigala dari sebelah hadapan, serigala akan menyerang kamu, menerkam kamu pula dari arah belakang. Begitulah juga kiranya kamu berjaya menahan serangan serigala daripada sebelah kanan, serigala tak pernah berputus asa. Serigala akan serang lagi dengan terkaman di sebelah kiri. Itu serangan serigala. Dia tak berputus asa. Dia akan serang dari segenap penjuru. Wal-'ayazubillah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, antara serangan syaitan sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim dan ditulis mula oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Manawi dalam kitabnya Faidul Qadir, mensyarahkan hadis-hadis yang dikumpul oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami'us Saghir, menyatakan antara doa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku mohon perlindungan denganmu wahai Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, daripada angkara-angkara syaitan yang durjana, yaitu bisikan-bisikan syaitan, hembusan-hembusan syaitan, ludah mahupun tiupan syaitan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kedatangan syaitan bukan sekadar bisikan hasutan, tetapi syaitan ada senjata sulit yang tak dapat dilihat oleh penglihatan mata kasar manusia, yaitu hembusan syaitan dan ludah tiupan syaitan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat pada tahun 852 Hijrah, menulis dalam kitabnya yang masyhur Fathul Bari, syarah kepada hadis Imam Al-Bukhari, dan juga melanjutkan perbicaraan dalam kitabnya Bazlul Ma'un fi Fadlit Ta'un pada tahun 833 Hijrah, 600 tahun yang lalu. Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengemukakan antara perkara yang dibimbangkan ketika serangan wabak penyakit. Apabila serangan wabak penyakit, berlakulah apa yang disebut fasadul hawa, kerosakan pengudaraan di muka bumi.
Sedangkan manusia tak putus-putus menarik nafas dan menghembus nafas sebagai nyawa untuk kehidupan. Kalaupun memakai pelitup muka yang menutup hidung dan mulut, itulah ikhtiar yang termampu manusia lakukan. Manusia belum ada jaminan lagi selamat daripada kerosakan pengudaraan di muka bumi. Apatah lagi yang tak memakainya. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Kata Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, apabila wabak udara rosak, manusia saban waktu menarik dan menghembus nafas, mengakibatkan nanti lemah organ kelenjar tisu dalam tubuh manusia. Hal ini membolehkan syaitan mendatangi manusia, menyerang manusia dengan bentuk serangan ludah, begitu juga tiupan syaitan. Nafthus syaitan, nun fa tha, nafatha, nun fa tha, membawa erti ludah, begitu juga tiup, ludah maupun tiup. Nafthus syaitan, ludah syaitan, begitu juga tiupan syaitan. Apabila lemah organ kelenjar tisu, memberi ruang kepada syaitan untuk masuk dalam tubuh manusia mengikut liang-liang roma, liang-liang bulu roma, kulit manusia. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka syaitan berusaha meniup, meludah pada tubuh manusia agar manusia dihinggapi penyakit yang membawa maut, sebagaimana kuliah yang pernah saya nyatakan 2 minggu yang lalu. Apabila lemah, syaitan menyerang, apatah lagi syaitan berjaya memasuki mengikut liang roma, kemudian bergerak mengikut aliran darah manusia. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dami. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya syaitan itu bergerak dalam tubuh badan manusia mengikut aliran darah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, syaitan berusaha meniup dan meludah. Moga dengan tiupan dan ludah itu akan memberikan kesan. Kesan apa? Tumbuhlah habbah, bintik-bintik merah, panas, pedih. Bisa lebih dahsyat lagi dengan ludah. Tiupan syaitan itu membengkak, mengeluarkan nanah, memeritkan lagi bahagian-bahagian tisu yang diludah oleh syaitan. Lebih dahsyat lagi, bukan sekadar bengkak nanah, pedih, panas, ya, menais, yang orang Melayu sebut denah. Nak bergerak pun tak boleh. Wal-'iyazubillah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, memang syaitan berusaha
agar manusia itu segera menemui kematian. Tak sempat beribadah, tak sempat bertaubah, tak sempat mengumpul bekalan. Ya, untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Malah syaitan berusaha biar manusia terus sengsara dengan menghidap penyakit yang dialaminya, agar manusia itu berputus asa dengan rahmat Allah. Itu dia. Ya, tipu helah syaitan yang durjana. Maka Allah Subhanahu wa taala dah sebut pada ayat 98 surah Al-Mu'minun, agar kita umat akhir zaman, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mohon jangan tak mohon. Bukan mohon tanah kocek antara kawasan Kilang dengan Kampung Ubi. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapat peliharaan Allah, perlindungan dari Allah. Ya, perlindungan dan peliharaan Allah. Kerana sememangnya syaitan tak pernah melepaskan peluang. Peluang terbuka untuk iblis syaitan apabila manusia berhadapan dengan wabak, yang mana wabak itu yang Rasulullah nyatakan kepada kita fasadul hawa, rosaknya pengudaraan di muka bumi. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pun begitu, apabila dah nyata kena ludah syaitan, terkena tiupan syaitan, yang mana Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat pada tahun 852 Hijrah, menyatakan kepada kita ludah syaitan, tiupan syaitan itulah yang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudkan dengan 3: sengatan syaitan, tusukan syaitan, dan tikaman syaitan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, berasaskan hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waqta'un wakhzu a'daikum minal jin wa huwa syahadatul lakum. Wabak-wabak penyakit itu sebenarnya jalan untuk syaitan, musuh kamu daripada jenis jin, menyengat, menusuk, menikam kamu. Sengatan, tusukan, tikaman daripada jenis jin. Jin Islam namanya jin, jin kafir namanya syaitan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitab tafsirnya Al-Jalalain. Kedua-duanya telah wafat sekitar 300 tahun yang lalu. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka kuliah subuh kita pagi yang berbahagia ini adalah sambungan tajuk kuliah subuh yang lalu, nak mengemukakan kepada diri saya dan diri tuan-tuan, maknanya wabak ini ada
kesan sampingan, bukan sekadar serangan daripada virus yang tak dapat dilihat oleh mata kasar, coronavirus COVID-19. Bukan itu sahaja yang perlu kita faham, tetapi kesan sampingan daripada wabak itu ialah serangan syaitan dengan ludah syaitan, begitu juga tiupan syaitan. Apabila syaitan itu meludah maupun meniup pada tubuh manusia, tiupan maupun ludah syaitan itu merupakan sengatan, tusukan, tikaman daripada syaitan. Semuanya bertujuan agar kita mengalami kesengsaraan. Dengan kata lain, hebatnya orang Melayu, tak nak cakap banyak, cakap ajalah beberapa patah, sudah jatuh ditimpa tangga. Maka dahlah jatuh dek kerana serangan wabak, ditimpa tangga lagi, ada pula serangan daripada syaitan yang membawa kemudaratan dan khawatir boleh membawa kepada kematian maut. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka berbalik kepada apa yang dikemukakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat pada tahun 606 Hijrah. Dua situasi, dua keadaan kita benar-benar dituntut untuk mohon perlindungan dengan Allah daripada apa jua bentuk tipu muslihat serangan syaitan ketika hendak memulakan ibadah, dari sekecil-kecil ibadah sehingga sebesar-besar ibadah sunat maupun ibadah fardu. Sebelum dimulakan ibadah, mohon perlindungan dan peliharaan dengan Allah. Dan yang kedua, sebelum melelapkan mata di perbaringan tempat tidur, sebelum kita tidur lena, mohonlah perlindungan dengan Allah, mohonlah peliharaan dengan Allah. Kerana apabila kita tidur, pada dasarnya disitulah iblis, jin, syaitan berusaha untuk menyerang kita. Kerana kita dalam keadaan tidur, berbeza dalam keadaan jaga, kita berwaspada. Tapi kalau berjaga sahaja tak tidur, apakan daya tidur sebagai satu keperluan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, dalam masa yang sama waktu tidur itulah kerehatan untuk anggota luaran. Ya. Anggota dalaman meneruskan anggota luaran, inilah masanya untuk berehat. Panca indera yang 5 juga perlukan rehat. Iblis, jin, syaitan ambil kesempatan. Apatah lagi kita tidur malam dalam suasana wabak. Sangkanya PKP sehingga 31 Ogos. Lepas sambutan kemerdekaan 1 September dah tak PKP lagi. Tidak. Permintaan KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, minta MKN, Majlis Keselamatan Negara, agar lanjutkan lagi PKP pemulihan. Kerana walaupun terkawal, tetapi belum ada jaminan selamat daripada
gelombang kedua, gelombang ketiga. Wabak penyakit. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita. Apa dia bentuk doa yang paling mudah? Doa ni kena yang paling mudah lah. Kalau yang panjang-panjang tuan-tuan tak nak baca, kecuali boleh claim mileage, claim overtime, baru nak baca. Yang paling mudah ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada tak lagi mudah? Tak payah baca. Senang. Yang paling mudah. Yang paling panjang, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nanti salah tajwid, ustaz tajwid marah pula. Baca yang paling mudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tak boleh juga pelat kerana speaking English language. Sebut ajalah bahasa Melayu walaupun kurang afdal. Pada 2 waktu sebelum memulakan ibadah, sebelum tidur. Moga-moga selamat, sentiasa dalam peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tuan-tuan? Nanti tuan-tuan perhatikan. Dalam pada COVID-19 ni, ramai yang kena serangan jantung, ramai yang kena serangan angin ahmar, ramai yang kena serangan nafas terputus tiba-tiba. Syaitan memang cari peluang. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum, ya rabba Musa wa Harun, wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.